قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Nasihat ke-30. Sikapmu yang tepat terhadap kerajaan. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Nasihat Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala, yang diterjemah dan dihuraikan serba ringkas oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Kita berada pada nasihat Al-Imam Ibnul Wardi yang ke-30, dan dalam nasihat yang ke-30 ini panjang sikit sebab dia ada 4 rangkap syair. Kita cuba ringkaskan dan kita cuba habiskan dalam tempoh masa yang ada sehingga pada waktu isyak. Kata Imam Ibnul Wardi, janibis sultana wahdhar batshahu la tukhasim man idza qala fa'al la talil hukma wa in hum sa'alu raghbatan fika wa khalif man 'adal inna nisfan nasi a'da'ul liman waliyal ahkama hadha in 'adal fahuwa kal mahbusi an ladzatihi wa kila kaffaihi fil hashri tughal. Janibis sultana wahdhar batshahu. Janibis sultan, jauhi penguasa. Dan penguasa yang dimaksudkan di sini adalah penguasa yang zalim ataupun pemerintah yang zalim. Sebab tu diperintahkan ataupun dinasihatkan kepada kita supaya janib, tinggalkan, jauhkan diri kita. Kalau penguasa ataupun pemerintah itu yang baik, maka tak salahlah kita mendekatkan diri dengan pemerintah-pemerintah ataupun penguasa-penguasa yang baik. Dalam syarah Fathur Rahmanur Rahim dia sebut apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Wardi ini, nasihat beliau supaya jauhkan diri daripada pemerintah yang zalim. Ini perkara yang berlaku di zaman beliau. Maknanya zaman tersebut yang jauh jaraknya dengan kita. Maka kata pensyarah tersebut, dia kata zaman kita boleh jadi lebih dahsyat daripada zaman inilah. Zaman-zaman mutaakhir ataupun zaman-zaman hujung usia dunia ini, maka kezaliman itu lebih berleluasa berbanding dengan zaman yang mana Al-Imam Ibnul Wardi hidup. Namun pada zaman Al-Imam Ibnul Wardi ini pun, Al-Imam Ibnul Wardi menasihatkan supaya janibis sultan, maknanya jauhkan diri ataupun tinggalkan para pemerintah ataupun penguasa yang zalim ini. Janibis sultan wahdhar batshahu, dia nasihatkan supaya kita tinggalkan para pemerintah dan penguasa yang zalim ni. Adakah tak boleh langsung kita nak pergi ataupun mendekatkan diri dengan pemerintah ataupun penguasa yang zalim? Tidak secara mutlak lah. Tapi kalau ada tujuan, ada hajah, ada darurah, ada keperluan yang mendesak untuk kita mendekati para pemerintah ataupun penguasa yang zalim ini. Contohnya ada tujuan untuk kita menasihati, ataupun boleh jadi kita nak minta pertolongan, maka pada masa itu
tujuan yang mendesak itu, keperluan yang mendesak itu dibenarkan untuk kita mendekatilah. Cuma kalau tak ada tujuan, maka jauhkan diri daripada pemerintah yang zalim ini. Janibis sultan wahdhar batshahu. Sebab apa dia suruh kita tinggal, bahkan jauhkan diri daripada pemerintah yang zalim ini, penguasa yang zalim. Wahdhar batshahu. Hati-hati dengan kejahatannya. Sebab pemerintah, penguasa yang zalim ini pasti akan ada kejahatan-kejahatan yang mungkin kita tak jangka. Ada ulama menasihati anaknya. Antara banyak-banyak nasihat yang disebutkan ialah bila engkau berbicara dengan pemerintah yang zalim, maka dia kata berlemah lembutlah sebagaimana engkau berlemah lembut ketika bercakap dengan kanak-kanak. Kena macam tu. Sebab tu dalam kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun, Allah Ta'ala perintahkan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Fir'aun ni tak ada lah. Maknanya penguasa dan pemerintah yang paling teruk dalam sejarah. Sebab dia bukan setakat melakukan kezaliman kepada rakyat, kepada manusia, bahkan dia melakukan kezaliman yang paling besar terhadap diri dia sendiri, sehingga dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Adapun yang zalim pada hari ini, yang ada dalam dunia pada hari ini, tak adalah sampai ke tahap mengaku diri sebagai Tuhan. Namun dalam keadaan kezaliman yang begitu dahsyat yang dilakukan oleh Fir'aun tu pun, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi bertemu dengan Fir'aun dan berbicara dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Perkataan yang kau nak ucapkan, engkau nak nasihatkan. Kalau engkau nak memberi nasihat, kau nak memberi teguran dan sebagainya, maka qula lahu qawlan layyina. Bahasa yang mesti engkau pilih adalah bahasa yang lemah lembut. Sebab tu saya sebut tadi, seorang ulama menasihati anak muridnya, anaknya, supaya bercakap dengan pemerintah yang zalim ini dengan lemah lembut sebagaimana engkau berbicara dengan anak-anak kecil. Sebab apa? Sebab pemerintah yang zalim ini dia boleh melakukan apa sahaja yang di luar jangkaan kita. Kalau dalam negara kita ni tuan-tuan boleh lihat lah, ni bukan cerita politik ni tuan-tuan, cerita syair. Tapi tuan-tuan boleh lihat, dengan kekuasaan yang ada kepada pemerintah yang zalim, dia boleh menggunakan bala tentera dia ataupun jentera-jentera yang ada untuk mengambil orang-orang yang tak bersalah. Tuan-tuan lihat kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Apa salah Nabi Yusuf alaihi salam? Tak salah. Tapi Zulaikha, isteri kepada pemerintah, dia boleh selewengkan fakta. Dalam keadaan Nabi Yusuf terbukti tak bersalah, ada saksi daripada anak yang sepatutnya dalam usia tak boleh bercakap, Allah Ta'ala izin bercakap dan bagi tahu Nabi Yusuf tak bersalah. Tapi Zulaikha tetap mengatakan bahawa dia tak bersalah dan dia boleh pusing fakta tersebut. Cuma Allah Ta'ala memasukkan Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam penjara itu atas sebab permintaan Nabi Allah Yusuf sendiri, yang berkehendak untuk berada dalam penjara. Dia memilih untuk berada dalam penjara berbanding dia berada dalam keadaan dibebaskan begitu. Itu permintaan Nabi Yusuf. Cuma saya nak sebutnya bagaimana Zulaikha, isteri kepada pemerintah, boleh melakukan penyelewengan pada fakta disebabkan oleh kekuasaan yang ada pada dia. Itu isteri kepada pemerintah. Tuan-tuan bayang kalau pemerintah itu yang zalim, maknanya dia sendiri yang memiliki jentera-jenteranya, polisnya, tenteranya, askarnya dan sebagainya. Tuan-tuan boleh lihat
Abbasisi di Mesir, bagaimana kerajaan yang zalim menangkap dan meletakkan masuk dalam penjara. Boleh jadi kalau yang zalim tanpa dibicarakan dan sebagainya lah. Itu contoh-contoh yang tuan-tuan boleh baca dan boleh lihat sendiri dalam dunia kita. Cuma di sini dalam bentuk nasihat Al-Imam Ibn Al-Wardi, maka beliau mengatakan wahdar batsyahu, hati-hati dan beringatlah dengan kezaliman ataupun dengan kejahatan yang boleh dilakukan oleh seseorang pemerintah ataupun penguasa yang zalim tersebut. Baik. La tukhasim man idza qala fa'al. Bahkan dia nasihatkan, jangan engkau bermusuh dengan seseorang yang kalau dia berkata sesuatu maka ia akan melaksanakannya. Ini orang yang berkuasa gitu. Dia boleh tunjuk kekuasaan dia. Maknanya kita lawan. Kita ibarat seperti mentimun lah kalau orang tua dulu. Mentimun lawan dengan apa? Lawan dengan durian. Kok mana pun kita lenyek. Apatah lagi kita tak ada kuasa. Tuan-tuan boleh lihat dalam isu dulu, isu apa? Isu royalty contoh. Tuan-tuan boleh baca balik dan lihat balik. Bagaimana fakta boleh dipusing, boleh diputar belik dan sebagainya. Semua itu kekuasaan yang ada pada seseorang pemerintah. Dia boleh buat. Mahkamah dia punya contohnya. Hakim dia punya. Askar polis dia punya dan sebagainya. Macam orang politik lah tuan-tuan. Sebab ni cerita kerajaan. Macam mana? Saya sebut contoh ya. Saya tak sebut siapa-siapa. Tapi begitulah yang berlaku dalam sejarah mana-mana negara pun. Dalam sejarah mana-mana pemerintah pun. Mereka boleh menggunakan kuasa. Bagaimana Nabi SAW yang pada kecilnya ketika sebelum menjadi Nabi dan Rasul digelar Al-Amin. Tapi bila Nabi mengisytiharkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, maka kerajaan pada masa itu menggunakan kekuatan anak-anak muda yang gagah perkasa dihimpunkan untuk bunuh Rasulullah. Kalau tanya pada Abu Jahal tak kata Muhammad tu penipu. Tuan-tuan boleh baca kenyataan yang disebut oleh Abu Jahal sendiri. Dia pun mengaku bahawa Muhammad ini seorang yang amanah. Tapi kenapa dia berusaha untuk mengumpulkan anak-anak muda? Dia bersetuju dengan apa? Dengan idea. Kumpul anak muda, kita bunuh baginda Nabi Muhammad. Sebab kekuasaan yang ada pada mereka. Tapi cuba tuan-tuan lihat ketika Fathu Makkah. Apa yang mereka boleh buat? Tak boleh. Sebab Nabi datang dengan bala tentera yang besar nak masuk Makkah. Mereka tak mampu berbuat apa sehingga mereka masuk dalam rumah masing-masing. Takut berdepan dengan kerajaan yang besar. Kerajaan yang gagah pada masa itu kerajaan Islam. Cuma Nabi tak menggunakan kesempatan tersebut untuk membalas balik kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang berada di dalam masjid maka dia aman. Siapa yang berada dalam rumah Abu Sufyan maka dia aman. Orang kafir yang mendengar perkataan itu tertarik hati sehingga mereka jadi jinak dengan Islam. Ini yang disebutkan. Kalau pemerintah yang baik, penguasa yang saleh, maka tak salah. Yang salah yang dinasihati di sini ialah bila mana seseorang pemerintah itu adalah pemerintah yang zalim. Hatta ulama sendiri pun dilarang mendekati pemerintah yang zalim. Ulama tak akan mampu untuk buat apa yang dia nampak dan dia nak buat. Bahkan dia akan jadi senyap bila dia berada dalam kerajaan. Tuan-tuan boleh lihat. Kan cerita politik ni. Tuan-tuan boleh lihat. Dulu berdegar-degar cerita hudud. Di mana hudud? Contoh tuan-tuan. Untuk tuan-tuan fikirlah. Baik. La tukhasim man idza qala fa'al. Sebab tu dia kata jangan bergaduh. Dengan orang yang apabila dia bercakap, dia akan buat. Kita akan sekat bantuan kepada negeri tersebut. Sebab dia lawan kita. Dia buat. Dia guna hakim yang dia ada, dia guna jentera yang dia ada, akhirnya tak dapat bantuan. Contoh, negeri mana? Negeri di Nigeria. Baik. Dia tak boleh panjang-panjang, lagi kena ban. Mana tadi? Kemudian rangkap yang kedua. Tuan-tuan lebih bijak ketika saya masuk Kuala Lumpur, Selangor dulu tuan-tuan, masa tu semua boleh katakan penceramah yang saya tengok
berceramah di KL Selangor ni semua berdegah-degah. Berdegah-degah sebut nama fulan bin fulan. Kalau tak sebut, tak dipanggil sebagai penceramah di Masjid Surau masa tu. Di Kelantan lagi dahsyat tuan-tuan. Mana-mana agamawan yang mengajar, ada satu surau lah yang saya ingat, tak sebut nama, tak dipanggil lah. La haula wala quwata illa billah. Masa tu orang tak boleh beza ilmu dengan ceramah. Majlis ilmu dengan majlis ceramah. Dalam majlis ilmu pun nak kena sebut juga nama fulan bin fulan, kejahatan fulan bin fulan, gelaran itu, ini dan sebagainya nak kena sebut. Tak disebut, tak akan dipanggil dah. Ini orang penceramah tak jelas ni, tak ada fikrah ni. Ni duduk di belah mana ni? Kita jangan panggil lagi. Di Kelantan masa tu tuan-tuan. Ni cerita zaman dulu lah. Zaman-zaman mula-mula saya masuk KL Kuala Lumpur tuan-tuan. Lepas dia kuliah mesti ada orang takbir tuan-tuan. Takbir. Semua sahut Allahu Akbar. Sebab apa tu? Semangat nak buat hudud tuan-tuan. Tuan-tuan tengok mana hudud sekarang. Ulama bila mendekati umara, dia tak boleh buat apa. Sebab umara dia yang zalim ada kuasa. Dia boleh guna jentera. Tuan-tuan kena masuk dalam tengok kenapa jadi tak boleh buat. Kenapa? Sekarang ni dibagi alasan. Sebab apa? Sebab kita tak cukup orang. Kita tak cukup orang untuk melaksanakannya. Tu. Cuba nanti macam mana tak tahulah depan lagi. Cuba nanti dah jadi kerajaan ramai juga kita boleh buat ke tidak tak tahu. Takut bukan daripada Malaysia je tekan jangan buat. Dunia pula tekan jangan laksanakan. Tu wallahu alam kita tak tahu. Sebab itu yang disebutkan oleh baginda Nabi. Yang disebutkan dalam rangkap syair, nasihat para ulama bila mana berdepan dengan golongan pemerintah yang zalim, tak semudah yang kita sangka. Tak semudah yang kita perjuangkan, yang kita sangkakan. Naik je boleh buat terus lah. Tak. Bukan begitu tuan-tuan. La tukhasim man idza qala fa'al. Jangan bergaduh dia kata. Jangan buat musuh dengan orang yang bila mana dia bercakap, maka dia akan buat. Macam kita lah dalam rumah tangga. Anak jangan bergaduh dengan ayah. Tu yang paling dekat lagi lah dengan kita. Anak jangan buat gaduh. Jangan jadikan ayah tu sebagai orang yang kita target untuk bergaduh. Kita bergaduh dengan ayah, dia tak bagi duit belanja, habis itu. Dia kata engkau keluar daripada rumah ni, bawa barang yang engkau beli dengan duit engkau sendiri je. Nak cari mana? Dah lah kita baru umur 17 tahun. Baru duduk sekolah je. Semua yang ada pada kita duit ayah kita. Dia boleh halau kita keluar daripada rumah tu. Kau bawa dia keluar daripada rumah ni, semua yang engkau beli dengan duit engkau je. Kalau engkau tak nak dengar aku cakap. Nak bawa apa? Telanjang bogel lah keluar. Sebab tu jangan bergaduh dengan orang yang bila dia bercakap, dia akan buat. Ayah itulah ibaratnya. Kalau ayah tu ayah yang jenis bengis, jenis zalim. Tapi kalau ayah yang soleh, tak ada masalah. Dekati dia. Manfaat cukup banyak kita dapat dengan ayah yang soleh. Dengan ayah yang baik, yang soleh, kita boleh dapat macam-macam kebaikan daripada dia. Tapi kalau ayah tu seorang yang zalim, jangan lawan. Walaupun ayah itu adalah ayah yang kita tahu kezaliman tersebut. Clear nampak kezaliman tersebut. Tapi jangan lawan. Tuan-tuan tengok tak kisah dalam TV, pukul 10. Kau cipta kasih ke apa tajuk dia tuan-tuan? Saya tak ingat tuan-tuan. Duk dengar orang cerita. So tengoklah sepintas-pintas lalu gitu. Rasanya malam ni last. Ayah dia dah meninggal dah semalam. Saya tengok yang lah. Saya baca, saya bila tengok tajuk tu, saya baca sinopsis. Saya cari dalam Google, saya tulis tajuk tu, so dia ada sinopsis. Ringkasan cerita tersebut. So kita baca tu, kita dah boleh tahu dah. Cerita Malaysia ni memang itu dia akan habis dengan happy endingnya. Kalau tak habis dengan happy ending, mesti orang marah pengarah tu. Dia kok mana mesti happy ending. Baik. Asalnya 4 beradik ni. Cerita 4 beradik pula dah. 4 beradik ni lawan ayah dia. Habis semua kena halau 4 beradik. Apa yang dibuat oleh ayah dia memang zalim.
Anak dia sendiri, anak dia sendiri dia rogoh, dia perkosa sampai mengandung anak dia. Tapi walaupun anak ni tahu yang ayah ni buat kejahatan macam tu, anak menggunakan jalan gaduh, jalan kekerasan, pasti anak tu juga akan kena. Sebab seorang ayah ibarat penguasa besar. Sebab tu nak guna jalan nak tegur seorang ayah yang berkuasa besar ni, dia tak boleh guna keras lawan keras. Dia mesti keras lawan dia lembut. Tengok, mak dia yang asalnya kasar, anak dia yang tempang tu datang bagi makanan, akhirnya dia buang. Tapi akhirnya kesabaran yang ada pada anak dia yang nak berbaik dengan mak, akhirnya mak dia jadi baik. Tak melawan anak dia, tak marah pada mak dia, tak apalah, halau lah. Lempar barang yang dia beli, lemparlah, tak apa aku kutip. Tapi dia datang dan datang, akhirnya lembut. Itu ibarat contoh untuk mudah kita fahamlah. Pergi dalam kerajaan betul kan tuan-tuan, nampak pula. Ustaz ni pangkah apa? Bukan cerita pangkah, kata pangkah ni tuan-tuan. Baik. Rangkap yang kedua. Nak habiskan 4 rangkap ni. La talil hukma wa inhum sa'alu raghbatan fika wa khalif man adal. Kata Ibnul Wardi, jangan engkau mahu dilantik sebagai pegawai tinggi. Ni kalau kita kita yang muda-muda nak jadi pemerintah, nak jadi pemimpin, nak jadi penguasa ni. Dia nasihatkan apa? Jangan engkau mahu dilantik sebagai pegawai tinggi. Walaupun mereka merayu engkau untuk berbuat demikian. Dan jauhi orang yang selalu mencela engkau. Jangan mudah terpedayalah. Sebab apa? Sebab ulama sebut, kerana boleh jadi, ihtimal dipanggil. Ihtimal maknanya boleh jadi. Bila kita minta orang lantik kita, ihtimal kebarangkalian yang mungkin berlaku selepas kita dilantik, kita tak boleh berlaku adil. Kita tetap juga kena bersekongkol dengan kezaliman. Yang tu yang dibimbangi. Ataupun boleh jadi kita tak bersekongkol, kita pula jadi orang yang cenderung juga dengan peraturan yang zalim tersebut. Tu yang dibimbangi. Sebab apa? Banyak tuan-tuan sogokkan. Sogokkan bukan ratus, dah juta-juta. Tuan-tuan baca dalam surat khabar. Orang jadi orang tengah yang mempertemukan orang yang nak buat projek dengan kerajaan. 2 point berapa juta dia dapat. Kan main ratus-ratus, kita dapat 100 tu pun Allah syukurnya. Dia orang tak main ratus-ratus lah, juta-juta. Tu jadi orang tengah ya. Tolong pertemukan. Tolong deal. Tolong buat masa untuk orang ni bertemu, berjaya untuk dapat projek tersebut. Okey, saya bayar pada awak berapa juta. Tu contoh. Jadi ulama-ulama ni dia bimbang, takut-takut kita yang asalnya adil bila masuk dalam tu tak boleh buat apa pun. Bahkan kita pun ikut. Mula-mula ikut dalam keadaan hati tak redha. Sebab apa? Tengok ini kezaliman. Akhirnya boleh jadi hati kita pun redha. Yang tu yang dibimbangi. Mula-mula masuk dalam keadaan kita tak redha dengan niat nak mengubah. Tapi bila diberi pada kita jawatan, ambil jawatan ni. Engkau jaga bahagian timur tengah je contoh. Engkau jaga bahagian agama je. Engkau jaga bahagian ni. Akhirnya diberi jawatan, diberi keuangan pada kita, maka akhirnya kita sendiri pun jadi redha dengan apa yang ada. Yang tu yang bahaya. Sebab tu ulama antaranya kisah yang disebut oleh sahabat yang bernama Bishr bin Asim Al-Thaqafi. Bishr bin Asim Al-Thaqafi ni dilantik oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk jadi amil lah lebih kurang. Amil zakat. Maknanya dia kena urus bab zakat. Dengan satu kabilah, nama dia kabilah Hawazin. Maknanya dia kena pergi
kepada kabilah Hawazin, dia menguruskan. Maknanya untuk orang keluarkan zakat, kalau orang enggan keluarkan zakat, dia kena kempen orang keluar zakat. Bila orang dah keluar zakat, maknanya dia bertanggungjawab untuk harta-harta zakat tersebut. Sayyidina Umar nak lantik Bishr bin Asim Al-Thaqafi ni untuk jadi petugas tu lah, petugas zakat lah, pejabat zakat ibarat dia. Lalu Bishr menolak. Waktu Umar nak buat pelantikan tu, Bishr datang lambat. Bila datang lambat, selepas sekian lama Sayyidina Umar menunggu, lalu Bishr pun datang. Lalu kata Sayyidina Umar, kenapa engkau lambat? Biasanya engkau tahu nak dilantik, engkau ni jenis orang yang aku kenal sama'an wa ta'atan. Engkau ni orang yang dengar dan patuh, kata Umar. Lalu jawab Bishr bin Asim Al-Thaqafi, dia kata, aku pernah mendengar baginda Nabi SAW pernah bersabda. Dia kata apa? Bila mana seseorang itu dilantik untuk menjadi penguasa ataupun pemerintah kepada manusia, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti. Nabi kata, sekiranya dia baik, maka naja. Nabi kata, orang ini kalau dia jadi penguasa, pemerintah yang baik, maka naja, dia akan selamat. Tapi kalau dia jadi pemerintah yang zalim, yang tak baik, maka dia akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam yang dalamnya sab'ina kharifah, dia kata. Sedalam 70 tahun perjalanan nak sampai ke dalam neraka Jahannam tersebut. Maknanya ke dalam kawah neraka Jahannam tersebut. 70 tahun perjalanan. Tuan-tuan bayangkan, dicampak, jatuh. Tuan-tuan tengok Royan, itu Royan. Budak di Morocco yang jatuh dalam perigi. Itu berapa perigi kedalaman dia? 32 meter. 32 meter, budak umur 5 tahun. Duduk dalam tu 5 hari. Tuan-tuan bayang, jatuh budak umur 5 tahun. Boleh jadi pecah organ dalam ke, patah tulang ke dan sebagainya lah. Tapi waktu angkat tu hidup, kemudian meninggal. Nak bernafas pun tak boleh dalam tu. Makin dalam kita masuk dalam tanah, makin tak boleh bernafas. Kalau dulu orang lama dulu dia gali telaga untuk jadikan sumber air. Sekarang ni orang jarang dah gali telaga, orang buat boring. Tuan-tuan tahu boring? Bukan boring bosan, tuan-tuan. Boring ni gali dipakai bukan telaga lah. Maknanya dia dipacak, dicari mata air yang ada dalam tanah. Bila dia jumpa mata air tersebut, air tersebutlah yang disedut masuk ke dalam tangki. Tuan-tuan bayang, 32 meter pun tak boleh bernafas dah. Ini 70 tahun perjalanan. Kata Bishr bin Asim kepada Umar, sebab tu dia kata, aku tak nak terima tanggungjawab ni. Umar bila dengar perkataan Bishr ni, Umar pun baka. Fabaka Umar. Umar pun menangis. Terserempak dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari tanya, kenapa aku tengok engkau bersedih, menangis, wahai Umar? Lalu Umar pun cerita, aku dengar Bishr bin Asim Al-Thaqafi menceritakan kepada aku ketika aku nak lantik dia sebagai petugas zakat. Dia pun baca hadis tersebut. Abu Dzar pun mengatakan, kau tak dengar ke hadis ni yang Nabi cerita? Kata Umar, dia kata, aku tak dengar. Abu Dzar kata, dia tambah lagi hadis tersebut, dalam keadaan wajahnya yang sauda muzlimah. Orang yang dicampakkan ke dalam Jahannam tersebut 70 tahun perjalanan, dalam keadaan dia tu hitam kegelapan. Sebab tu sahabat-sahabat tak berebut soal nak jadi pemimpin dan pemerintah. Bimbang takut tak boleh berlaku adil. Kita tujuan masuk ialah nak melakukan keadilan, nak angkat Islam. Asal kita masuk dalam keadaan kita tak redha pada peringkat awalnya. Bimbang, takut akhirnya kita jadi redha setelah kita diberi apa yang kita nak. Kau nak jawatan apa? Jawatan menteri. Okey, aku bagi jawatan menteri sekian. Menteri kanan lagi aku bagi. Kau nak apa? Jawatan apa dengan gaji besar? Okey, aku bagi gaji besar. Bila dah diberi dengan jawatan yang kita nak, dengan gaji yang besar, boleh jadi akhirnya kita redha dengan sistem yang ada sekarang. Ini yang ulama pesan awal-awal ni. Ulama seboleh-bolehnya jauhkan diri daripada pemerintah yang zalim. Sebab apa? Sebab bimbang takut ulama ni akan binasa. Baik. Mana tadi? Raghbatan fika wa khalif man adal.
walaupun mereka merayu engkau untuk berbuat demikian, dan jauhi orang yang selalu mencela engkau. Inna nisfan nasi a'da'ul liman waliyal ahkama hadha in adal. Separuh rakyat akan menjadi musuh bagi sesiapa yang memegang pemerintahan. Ni walaupun adil ni, walaupun ia sudah berlaku adil. Walaupun berlaku adil, tetap ada orang yang tak suka. Sini dia sebut dah ni. Realiti, separuh rakyat akan menjadi musuh bagi sesiapa yang memegang pemerintahan, walaupun ia sudah berlaku adil. Tuan-tuan boleh lihat, sepanjang PKP, berapa naik? Semua orang tak setuju. Yang sekarang ni pun orang tak setuju. Yang sebelum ni orang tak setuju juga. Yang sebelum tu tak setuju juga. Siapa sebenarnya kita nak? Tu. Ni Ibn al-Wardi sebut zaman dia. Zaman dia pun kalau yang naik tu, yang adil pun separuh daripada rakyat tak setuju. Dia kata, kalau yang tak adil bukan orang saja yang tak setuju, Allah tak setuju. Yang tu lagi besar. Kalau yang naik adil, separuh rakyat tak setuju, Allah Ta'ala tak apa reda. Sebab dia seorang pemerintah yang adil. Kalau yang naik tu, pemerintah yang tak berlaku adil, rakyat tak setuju, Allah Ta'ala murka. Bila Allah Ta'ala murka, itu isu besar lah. Paling besar sekali lah bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka pada seseorang yang jadi pemerintah. Sebab tu orang yang paling dekat dengan apa, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat ialah imamun adil. Pemerintah yang adil. Tuan-tuan baca dalam hadis apa, naungan arash tu kan, yang pertama sekali disebut oleh baginda Nabi ialah imamun adil. 7 golongan yang berada di bawah naungan arash. Itu semua VVIP. Sangat-sangat istimewa di sisi Allah. Bila mana dia boleh berlaku adil di saat dunia nak kepada benda-benda yang bercanggah dengan syariat dan agama. Bukan senang. Macam budak nak jadi baik sekarang ni bukan senang nak jadi baik sekarang ni. Dalam dunia gadget, dalam dunia yang maftuh, terbuka, boleh layari macam-macam laman secara bebas. Tapi kalau ada budak yang boleh jadi soleh dan baik, sangat-sangat hebat budak tu. Bukan senang. Baik, last sekali. Fahuwa kal mahbusi an ladzatihi wa kila kaffaihi fil hasyri tughal. Penguasa itu laksana orang yang dipenjara dari segala kelazatannya. Yang ni disebut contoh. Macam mana pemerintah ni, dia tak boleh bergerak bebas macam kita lah. Dia mesti akan adanya kenderaan dia, rasmi dia, kemudian ada escort dia yang bawa. So dia tak boleh bergerak bebas. Tuan-tuan tengok yang di Pertuan Agong. Dia tak boleh bergerak bebas macam kita lah. Walaupun dia keluar turun untuk melihat masalah-masalah rakyat, tapi tetap akan ada escort-escort. Boleh tak nak pergi ikut suka macam kita? Tak boleh. Tu kebebasan disebut. Kalau engkau nak bebas, maka engkau jangan jadi pemerintah. Manakala kedua tangannya pula ni di akhirat akan dibelenggu pada hari kiamat nanti, sehingga melepaskan akan dia oleh keadilan, yakni keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hukum bicara, maka barulah dibebaskan daripada belenggu pada hari kiamat nanti. Tu tak sempat nak hurai, tuan-tuan baca sendirilah keterangan yang disebut oleh Syekh Fahmi di bawah tu, lebih kurang dalam sehelai lebih sikit Syekh Fahmi hurai. Baik, habis itu akan datang nasihat ke-31. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.